Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu Dipus. Pada hari ini kita akan belajar bersama Surah Al-Ikhlas, Surah Tadabbur tahun 4 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu Surah Al-Ikhlas, Pendidikan Islam tahun 4, dalam topik Surah Tadabbur. Buku teks muka surat 26 sampai 29. Dan ini adalah siri kedua. Sebelum ini kita sudah belajar berkaitan surah Ikhlas ini. Bagi guru-guru boleh tengok SK standard kandungan 1.5, SP 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Hasil pembelajaran kita pada hari ini diharap murid dapat menyatakan pengenalan Surah Al-Ikhlas dengan betul, menerangkan arti ayat 3 dan 4 daripada Surah Al-Ikhlas dengan betul. Lagi hari ini kita akan fokus pada ayat 3 dan 4 sahaja. Sebelum ni kita sudah baca ayat pertama dan ayat kedua. Dan yang ketiga, menghuraikan 3 daripada kepentingan dan kelebihan mengamalkan Surah Al-Ikhlas dengan betul. Sebelum itu, jom kita baca bersama Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jom kita tengok dulu apakah makna di ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas ini. Okey, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kita dah belajar sebelum ni, apabila datang orang kafir musyrik bertanya kepada Nabi, cuba gambarkan apa itu Allah. Jadi turunlah surah Al-Ikhlas ini. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah adalah tempat pergantungan segala makhluk padanya, tempat tumpuan. Dan hari ini kita fokus pada ayat ketiga dan 4. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang setara dengan dia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita akan tengok apa itu tuntutan surah Al-Ikhlas dalam ayat yang ketiga dan keempat ini. Bagi ayat yang keempat ini, lam yalid, yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, kandungan surah Al-Ikhlas, Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Itu maknanya. Jadi tuntutan daripada ayat ini, tuntutan ini maksudnya kita baca dan kita faham, di samping
kita nak tahu apa isi kandungan dan apa yang perlu kita buat, kita amalkan dalam kehidupan kita. Pertama, merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Daripada kita faham ayat ini, jadi kita akan merenung bezanya makhluk dengan Allah itu. Beza yang teramat sangat, tak boleh dibayar di akal. Dia yang menciptakan kita, mana mungkin dia mempunyai anak dan pasangan. Yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Allah itu esa, ayat pertama, ingat. Mana mungkin dia ada pasangan dan keturunan. Keturunan itu hanya layak untuk makhluk sahaja. Dan yang ketiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Tuntutan daripada kita baca ayat ini, kena belajar apa itu ilmu akidah, ilmu bagi memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara tuntutan-tuntutan dalam ayat yang ketiga ini. Maksudnya Allah tak ada beza. Allah itu berbeza dengan makhluk, tak boleh difikir dengan akal. Seterusnya kita tengok ayat yang terakhir, iaitu ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Itu yang perlu kita pegang dalam diri kita. Allah tak ada sesuatu pun, tak ada yang serupa sama sekali dengan makhluk. Ma siwallah. Alam ini, Allah itu, selain daripada Allah itu, semua adalah makhluk. Tuntutan daripada ayat ini meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Allah itu, semua sifat kesempurnaan itu hanya layak untuk Allah. Allah tak ada sifat kekurangan. Bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Jadi kita akan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah beri kepada kita. Dengan kita betul-betul meyakini Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Besar dan sebagainya. Jadi dengan sendiri kita akan rasa diri kita ini tiada apa, la haula wala quwata illa billah. Kita hanya berserah kepadanya semata-mata. Kita ini hanya makhluk, ataupun kita ini hanya kuli bagi Allah, hanya pekerja ataupun hamba kepada Allah. Dan hasil daripada kita belajar ilmu ayat Al-Quran ini menginsafi kelemahan diri. Kita ini lemah. Jangan kita rasa diri kita ni hebat. Kita sesama makhluk pun, sesama manusia pun, kita rasa kita dah pandai, tapi ada orang lebih pandai lagi. Kita rasa kita dah kaya, ada orang yang lebih kaya daripada kita. Dan semua yang kita rasa ada yang hebat-hebat itu, yang paling hebat sekali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tiada apa, bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita ini, dan kita merendah diri. Tak salah kita merendah diri, mengakui kelemahan diri kita, insya-Allah. Kepentingan surah Al-Ikhlas. Kepentingan surah Al-Ikhlas ini seperti dalam buku teks, anak-anak boleh tengok ada 7 semuanya. Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Itu pentingnya surah Ikhlas ini. Bila kita belajar, kita baca dah pandai, kita tahu makna dia, seterusnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita baca ayat pertama sampai ke ayat 4 itu, dia akan menguatkan pegangan akidah kita kepada keesaan Allah. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Apabila kita dah tahu Allah itu esa dan sebagainya, Allah itu tak beranak, dan Allah itu adalah tempat pergantungan kita, Allah itu tak ada setanding dengan dia, dengan sendiri kita akan menjauhi perbuatan syirik. Perbuatan syirik ni banyaklah. Perbuatan syirik ini
kita minta selain daripada Allah dan sebagainya, kita rasa Allah tak ada kuasa, kita percaya dengan benda-benda gaib yang lain, maka itu adalah perbuatan syirik yang sangat dilaknat oleh Allah. Moga-moga kita menjauhi perbuatan itu. Seterusnya yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Jadi apabila kita tahu Allahus Samad, Allah itu bersifat dengan As-Samad, tempat tumpuan segala makhluk, jadi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Doa itu adalah senjata yang paling hebat orang Islam, yang penting kita yakin. Seterusnya yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Nanti kita tengok hadis selepas ini macam mana Rasulullah bercerita kepada sahabat dengan baca satu kali surah Al-Ikhlas menyamai 1/3. Seterusnya yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang ni diceritakan, saya ceritakan sebelum ni dalam siri yang pertama, bagaimana Rasulullah menjanjikan syurga bagi yang gemar baca surah Al-Ikhlas ini. Boleh rujuk balik video saya sebelum ini. Seterusnya yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Apabila kita sentiasa baca surah Al-Ikhlas ini, insya-Allah Allah akan ampun dosa kita. Seterusnya, membentuk kepribadian Muslim. Bagaimana surah Al-Ikhlas ini boleh membentuk kepribadian kita, iaitu apabila kita baca, bukan sekadar baca, kita faham dan kita hayati. Apabila kita mengesakan Allah, kita betul-betul meyakini Allah itu bersifat dengan As-Samad, tumpuan kita, dan Allah itu tiada yang setanding dengan dia, maka dengan sendirinya akan membentuk kepribadian kita sebagai Muslim. Maka kita akan rasa diri kita hina di depan Allah. Segala nikmat yang ada ini adalah pemberian daripada dia. Jadi buat apa kita nak buat tak baik di dunia ini? Buat apa kita nak meninggi diri di kalangan kita? Jadi dengan sebab kita betul-betul mengamalkan surah, tuntutan daripada surah Al-Ikhlas ini, diharapkan supaya kita semakin baik di depan Allah, di depan manusia, bahkan di belakang manusia. Bukan hanya di depan manusia kita buat baik, tapi yang penting hati kita sentiasa dekat dengan Allah, insya-Allah. Jadi kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam bahasa Arabnya. Ana Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thuluthal Qur'an. Qalu wa kaifa yaqra'u thuluthal Qur'an? Qala kul huwallahu ahad ya'dilu thuluthal Qur'an. Maksudnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Quran? Mereka pun berkata, wa kaifa yaqra'u thuluthal Quran? Bagaimana kami nak baca 1/3 Quran tu wahai Rasulullah dalam satu malam? Rasulullah pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, sabda kul huwallahu ahad sebanding dengan 1/3 Quran. Riwayat Al-Bukhari. Rasulullah kata baca satu surah Qul huwallahu ahad dalam satu malam itu sudah menyamai 1/3 Quran. Jadi semalah-malah kita pun biarlah sebelum tidur biar ada kita baca Qul huwallahu ahad, biar mendapat ganjaran 1/3 itu. Seterusnya, kisah teladan yang lain saya bawakan di sini berkaitan dengan surah Qul huwallahu ini. Jom kita baca bersama. Rasulullah pernah mengangkat seorang lelaki menjadi pemimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi Rasulullah menghantar satu pasukan ke suatu tempat untuk menyelesaikan tugas. Jadi ada seorang ini, ketua dia, ketika menjadi imam solat bagi pasukannya, lelaki itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Jadi seorang ni
yang mereka lantik jadi imam ini asal jadi imam ketika misi itu, tiap-tiap kali sembahyang mesti baca surah Qul Huwallah ini. Setelah pasukan pulang, mereka menceritakan kepada Rasulullah. Mendapati laporan itu, Rasulullah menyuruh mereka untuk menanyakan kepada lelaki tersebut apa alasannya selalu baca surah ini dalam solatnya. Jadi apabila Rasulullah sampai laporan ini, Rasulullah suruh orang pergi tanya, apa alasan kamu suka sangat baca surah Qul Huwallah ini? Kerana dalamnya, lalu lelaki itu menjawab, kerana dalamnya ada sifat Allah yang maha pemurah dan aku suka membacanya dalam solatku, jawab lelaki itu. Setelah jawapan itu disampaikan Rasulullah, beliau pun bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh. Jadi Rasulullah bagi khabar gembira pula untuk sahabat ini, sampaikan kepadanya bahawa Allah menyukainya. Masya-Allah, cukup berita gembira pula yang sampai kepadanya. Itu yang Nabi khabarkan kepada beliau. Jadi sekadar itulah daripada saya. Semoga kita bertemu lagi. Ingat pesan saya selalu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.